Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan manusia itu. Apabila mati saja anak Adam ini, mula dibaringkan jenazahnya di dalam kubur, tiba-tiba kebanyakan mulut-mulut manusia ni akan sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalaulah aku diberi peluang untuk kembali hidup di atas dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, aku akan buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Jawablah malaikat pada orang yang dah mati ni, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakang kamu sekarang, kamu sedang melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik pada hari kebangkitan nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat panjangnya usia kita ini. Di saat mana kita baru je melalui masa-masa yang getir dalam hidup kita, masa yang payah dalam hidup kita sebelum daripada ini, yang disebut dengan masa Covid, yang semua di kalangan kita melalui ujian, sehingga kan ujian yang besar yang berlaku sampai peringkat kematian berlaku di kalangan kita. Di bumi Malaysia kita ni yang mati saja kerana Covid, mengikut catatan Kementerian Kesihatannya, sejumlah lebih kurang 36,000 nyawa yang mati di bumi Malaysia kita ini saja. Manakala di seluruh dunia yang mati sejumlah lebih kurang 6 juta lebih yang mati. Syukur pada Allah, dalam jumlah yang mati tersebut, nama kita belum disenaraikan lagi di sisi Allah. Kita masih lagi diberi peluang. Tetapi saya yakin ada di kalangan kita ni yang diuji sampai dekat-dekat nak mati baru-baru ni. Termasuk saya sendiri pun, saya kena Covid. Dan Alhamdulillah Allah bagi lagi peluang untuk kembali hidup.
peluang untuk kita dapat lagi meneruskan perjalanan hidup kita. Tapi walaupun kita diberi peluang oleh Allah untuk hidup, kita jangan ingat kita ni tak mati-mati lah. Walaupun kita diberi peluang oleh Allah, untuk sekali ni Allah lepaskan lagi kita. Allah bagi lagi peluang untuk kita teruskan perjalanan hidup. Tapi jangan kita jadi macam orang kafir dan juga orang munafik tersebut. Orang kafir, orang munafik, dia nampak dunia ni syurga dalam hidup mereka. Mereka tak pernah membayangkan suasana kematian dalam hidup mereka. Bagi mereka, bila mati berakhirlah segala nikmat, segala kenikmatan sepanjang kehidupan. Tapi kita orang mukmin, kita kena ingat bahawa kita ni bukan boleh hidup selama-lama di atas dunia. Tetapi kita tidak diajar oleh Allah untuk bagaimana nak kekal hidup di atas dunia. Tapi Allah ajar pada kita supaya kita berfikir macam mana kita nak hidup lepas pada kita mati nanti. Yang ni yang tidak ada dalam pemikiran orang bukan mukmin. Orang munafik, dia tak fikir macam mana nak hidup lepas pada mati. Tapi kalau kita tak berfikir macam tu juga, dalam hidup kita sama je kita dengan orang yang munafik, sama je orang kafir. Tak bayang, tak pernah kita nak bayang macam mana nak hidup lepas pada mati nanti. Maknanya kita ni tidak ada persiapan untuk ke sana nanti. Bahaya dalam hidup kita kalau kita hidup terbuai dengan dunia ini. Kita rasa nikmat sangat dengan dunia. Sampai di kalangan kita tak berani nak cerita tentang mengenai bagaimana dia nak hidup lepas pada dia mati nanti. Kalian jemaah sekalian pernah tak terfikir duduk seorang-seorang termenung seorang-seorang, macam mana kita nak buat hari pertama kita dalam kubur? Pernah terbayang tak dalam hidup kita ni, malam pertama kita dalam kubur, hari pagi kita dikebumikan, malam tu malam pertama kita dalam kubur. Macam mana kita nak bayangkan kubur kita saat tersebut? Ada tak dalam pemikiran kita, kita terbayang duduk seorang-seorang termenung seorang-seorang, macam mana kita nak buat? Dah seminggu dah dalam kubur, seminggu dah jenazah kita ni dikebumikan dalam kubur, tapi sesi soal jawab belum lagi berakhir. Masih lagi disoal. Kita tak lepas-lepas lagi untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ada tak dalam pemikiran kita lah, duduk termenung seorang-seorang, pagi-pagi lagi termenung, sak mengalir mata kita, takut kita membayangkan dah sebulan dalam kubur, tak ada dah orang datang ziarah kubur kita, tak ada lagi doa-doa mereka yang hadir pada diri kita. Tiba-tiba muncul ular besar di hujung kaki kita. Ular tersebut Rasulullah cerita warna hitam, kemudian keluar pula api yang keluar daripada yang disebut dengan daripada tubuh badan ular tadi, sedang mula membelik jasad kita, mula mematahkan tulang-tulang kita. Agak-agak macam mana kita nak buat sekarang ini kalau terjadi begitu di dalam kubur kita? Ada tak kita bayang dalam hidup kita ni, dah 10 tahun dah dalam kubur, masih lagi tak selesai sesi soal jawab kita. Di hari pertama kita berada di alam kubur ini, di alam barzah. Macam mana kita nak jadi ubah kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga? Nak mengubah keadaan daripada warna yang kelam, takut, mengerikan ini, tiba-tiba mengubah menjadi warna hijau yang cantik dan menjadi indah kuburan kita. Ada tak ayah-ayah, ibu-ibu, kalian duduk seorang-seorang termenung seorang-seorang, bila kita bangun di padang mahsyar nanti, kedengaran suara Rasulullah memanggil nama seorang-seorang, panggil nama.
Kita pula, nama kita ni tak dipanggil-panggil lagi oleh Rasulullah. Macam mana kita nak buat sekarang ini? Nak suruh jasad kita ini berlari keriangan untuk pergi dekat dengan Rasulullah, supaya malaikat tak halau kita untuk kita minum di telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak kita duduk menung seorang-seorang? Macam mana nak buat? Waktu mana melayang suratan amalan manusia di padang mahsyar Allah, tiba-tiba tangan kiri kita terangkat. Tangan kanan kita ni puas, kita kuis nak suruh terangkat, tak terangkat. Macam mana kita nak buat sekarang? Waktu mana kita hidup sekarang ni, mengalih daripada tangan kiri terangkat, tangan kanan agar terangkat di padang mahsyar. Ada tak dalam hidup kita ni, duduk seorang, menung tiap-tiap hari, menung seorang-seorang, macam manalah aku nak lalu titian sirat itu, dalam keadaan yang sehalus rambut yang dibelah 7, selai rambut yang dibelah 7, nak lalu pula bawah tu neraka, bunyi neraka tu mengerunkan dan menakutkan. Nak suruh kita boleh lepas sampai ke dalam syurga Allah, boleh duduk bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemari Rasulullah, mengucup dahi Rasulullah. Ada tak kita duduk seorang-seorang, menung seorang-seorang? Ke kita fikir apa dalam hidup kita? Kita hidup ni, kita fikir apa? Kalaulah ibu-ibu, ayah-ayah, kalian semua sentiasa hidup berfikir begitulah dalam hidup, Rasulullah kata kalian cerdik. Kalian cerdik sebenarnya. Orang yang cerdik ini, Rasulullah mula gambarkan dalam hadis Rasulullah. Al-Qayyis, secerdik-cerdik manusia. Aqyasun nas, manusia yang paling cerdik. Rasulullah gambarkan, siapa yang paling cerdik? Orang yang rumah besar ke? Orang yang kereta dia mewah ke? Orang yang dia mempunyai follower berjuta-juta ke? Orang yang ni cerdik ke? Orang yang ada PhD ke? Yang dianggap cerdik? Orang yang digelarkan profesor ke cerdik? Tak. Rasulullah tak sebut. Ni bukan manusia yang cerdik. Rasulullah tak gambarkan ini cerdik. Cerdik ni siapa? Bila tanya oleh sahabat-sahabat, siapa yang paling cerdik di kalangan kita ni ya Rasulullah? Rasulullah jawab, man dana nafsah, orang yang menyiapkan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, sentiasa dia fikir macam mana dia nak hidup lepas pada dia mati nanti. Bila dia sentiasa berfikir begitu dalam hidup dia, inilah secerdik-cerdik manusia, inilah sebijak-bijak manusia. Jangan jadi manusia yang bodoh. Manusia yang bodoh ni siapa? Manittaba'a hawahu. Rasulullah sebut, orang yang bodoh di kalangan kamu, orang yang melayan je hawa nafsu dia. Hidup dia tu melayan. Manittaba'a hawahu, dia layan hawa nafsu dia. Wa tamanna 'ala Allah, kemudian dia tak angan-angan dia dengan Allah. Orang tanya dia tak semayang ke? Tak. Kenapa tak semayang? Aku penat, dia jawab. Habis tu engkau tak takut ke dengan neraka Allah? Takut? Siapa kata tak takut? Habis tu kenapa kamu tak salat? Aku penat, dia jawab. Habis tu macam mana nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni jenis penat, dia jawab. Inilah sebodoh-bodoh manusia. Orang yang hidup dalam keadaan yang dia mengikut dan dia melayan hawa nafsu dia, suatu hari tiba-tiba dia mati. Di saat mana dia mati tersebut, dia tidak ada persiapan apa-apa untuk dia nak hidup lepas pada kematian dia. Inilah sebodoh-bodoh manusia dalam hidup ini sendiri. Kita dalam hidup kita ni, setiap hari Rasulullah ajar pada kita, kena fikir macam mana aku nak hidup lepas pada mati nanti. Kena sentiasa fikir, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dah ada dah dalam urutan jadual kita untuk kita nak hidup sampailah memuncak roh kita naik ke atas. Tiap-tiap hari kalian semua fikir apa dalam hidup? Dalam hidup kita ni kita fikir apa? Bangun je pagi fikir nak makan kat mana hari ni. Kita fikir nak makan apa hari ni. Yang jahat lagi, nak makan siapa hari ni.
Yang jahat lagi di kalangan kita kan. Kita memikirkan itu je dalam hidup. Fikir kenyang perut je dalam hidup. Kita tak pernah nak fikir macam mana masa yang akan datang nanti. Kalau kita fikir yang sekadar perut kita, kita fikir sekadar rumah kita, sekadar kita fikir sekitar dalam hidup kita, anak dan isteri kita, tak lebih dan tak kurang bagaikan si kafir yang memikirkan demikian. Orang kafir memikir lebih kurang kita je. Jangan kita sama dengan mereka. Rasulullah datang, Rasulullah mengubah cara hidup. Kalaupun saya boleh sebut sikit tentang kenapa sampai hari ni orang menyambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni pun di tengah tempat bercerita tentang Maulidin Nabi. Kenapa Rasulullah didatangkan? Tujuannya untuk mengalih arah pemikiran hidup. Kita ni jangan berfikir hidup untuk di dunia. Kerana Allah ciptakan dunia ni untuk kita. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah dah siap dah. Dunia ni untuk kamu semua. Satu, Allah pesan pada di kalangan kita, jangan ada rasa dengki. Kerana rezeki di kalangan kamu, memang Allah dah tulis dah. Setiap di kalangan kita. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di arasy Allah sudah ditulis segala apa rezeki yang Allah telah tuliskan pada kita. Satu, Islam larang jangan kita terlibat dengan ilmu tilik. Jangan kita terlibat dengan ilmu-ilmu yang benda-benda yang khurafat dalam hidup kita. Judi dan seumpama. Kenapa jadi demikian? Kerana Allah dah tulis dah rezeki kita banyak mana, kemudian kahwin dengan siapa, anak berapa ramai, semua sudah disiapkan oleh Allah untuk hidup ini. Hidup di dunia Allah dah siap dah. Manakala yang kamu kena fikir ialah fikir macam mana kamu nak hidup di akhirat nanti. Bila mula kamu mati, kamu kena fikir macam mana kamu mula nak berjalan, baru kamu nak bergerak untuk kehidupan menuju kepada yang disebut dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kita kan dulu kecil-kecil dulu kan, kawan-kawan kita suka sangat tekan kat sini kan. Tekan kat sini keluar 2 biji kat sini. Kemudian dia kata 2 orang anak dah tu dia sebut. Kemudian dia tekan lagi kat sini, keluar lagi sebiji, 3 orang disebut demikian. Tengok sekarang 6 orang anak kita. Tak sama pun yang disebut dahulu. Kita suka sangat kawan kita ni, tengok telapak tangan kita ni kan, M miskin lah tu disebut demikian. Kita ni tunggu bila lah nak berubah jadi kaya dalam hidup kita. Islam datang, Islam ajar, kamu tak perlu fikir yang demikian. Tapi yang kamu kena fikir, macam mana nak melepaskan diri kamu daripada ngauman api neraka Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Yang tu yang kamu kena sentiasa menjadikan diri kamu berusaha dan berusaha untuk menyelamatkan diri kamu ini daripada api neraka Allah. Satu, Allah gunakan dengan kalimah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman pada Allah, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada apa dia? Daripada dihumban ke dalam api neraka Allah. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar dalam neraka itu terdiri daripada manusia dan juga yang disebut dengan batu batan. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah. Di atas tu, di atas neraka tu ada malaikat yang garang, yang bengis, yang menakutkan. La ya'suna Allah. Dia tak lawan perintah Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dia akan laksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni mesti dibayangi dalam pemikiran kita. Kenapa saya sebut demikian di awal-awal ini? Kerana perhatikan depan kita ni ada satu penyakit yang kebanyakan kita akan kena. Penyakit ini yang digambarkan oleh Al-Quran yang saya baca di awal-awal tadi. Sebelum saya cerita tentang saat sakarat ini, saya nak sebut depan kita ni, tuan-tuan jangan kena penyakit ni. Penyakit apa? Penyakit yang lebih bahaya daripada penyakit COVID. Penyakit yang paling bahaya, yang tidak disebut oleh Kementerian Kesihatan, yang tidak disebut oleh mana-mana agensi kerajaan yang sekarang ini. Tak disebut, kecuali yang disebut oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut di dalam Al-Quran penyakit ini. Penyakit apa?
penyakit menyesal tak sudah. Penyakit ni penyakit bahaya dalam hidup. Sekarang tak rasa menyesal sebab kita tak mati lagi. Tak mati lagi. Tapi kalau kita mati, malam ni di antara malam-malam penyesalan kita. Mesti malam ni, kalaulah nama kita di antara orang yang berada dalam kubur itu, dengan amalan kita hari ini, termasuk saya sebut, mesti kita akan menyesal malam ni. Di antara malam-malam yang penuh dengan tangisan dan raungan yang belum berhenti lagi. Tapi kita jangan kena penyesalan ini, bahaya nanti. Macam mana kita tahu penyesalan ini berlaku? Al-Quran cerita berulang kali dalam hidup ini, ada 3 kali di hadapan kita ni akan menyesal. No, di kalangan kita ni akan kena penyesalan dalam hidup ini. Kali yang pertama bila? Kali yang pertama inilah yang dimaksudkan oleh tuan-tuan, sakaratul maut. Ni kali yang pertama orang akan menyesal. Bila kita akan tahu kita ni akan mati? Kita akan tanya, bila kena sakarat ini? Sakarat ni bila? Alim ulama bincang, ni mula nak menyesal dalam hidup ini. Kali yang pertama, tanda kita mula sakarat. Allah mulakan dengan tanda-tanda untuk kita kena sakarat. Apa dia tanda dia? Mula diubankan oleh Allah. Allah mula ubankan diri kita. Allah mula bagi penyakit pada diri seseorang. Ini tanda awal. Allah nak mulakan kena sakarat. Mula kita nak kena sakarat dah di saat demikian. Bila lagi Allah jadikan saat sakarat? Ulama sebut dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila usia kalian 60 tahun. Apabila usia kalian umur 60 tahun, kalian mula melalui masa-masa sakarat. 60 tahun. Kenapa 60 tahun? Rasulullah sebut, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. 60 tahun hingga 70 tahun ni, jangan berangan lagi nak jadi Perdana Menteri. Senang kita. Umur 60 tahun hingga 70 tahun, pendekkan angan-angan kalian. Jangan bercita-cita lagi untuk nak panjangkan lagi cita-cita kita dengan dunia. Masa kita dah masa melalui masa sakarat. Ulama ditanya lagi, bukan itu saja tandanya, banyak lagi kan? Ulama jawab senang, saya ringkaskan saja. Bila akan berlaku sakarat? Bila hijab mata mula diselak oleh para malaikat Allah. Bila hijab mata sekarang ni, mata kita ni nampak yang zahir. Yang di sebalik itu alam malakut, kita tak nampak. Siapa yang kata dia nampak jin, dia kata dia nampak jin, sama ada dia sedang sakit, ataupun dia kanak-kanak yang belum lagi ditutup hijab mata dia, ataupun dia dah nak mati. Siapa yang dia nampak alam malakut, tanda dia nak mati. Kalau dia sebutkan pada kita, saya tengok di belakang kamu ada 27 ekor jin, dia sebut. Dia salah sekor tersebut. Nak gambarkan, kerana Allah memang tutup hijab mata ni manusia. Innahu yarakum huwa wa qabilahu min haitsu la tarawnahu. Digambarkan dalam Al-Quran, Allah cerita mereka makhluk jin nampak kamu, malaikat nampak kamu, tapi kamu tak nampak mereka. Bila kita mula nampak mereka? Bila Allah buka hijab mata. Siapa yang dibuka hijab mata, confirm dia mati. Dia tak payah lagi pada diri dia merasakan dia akan hidup panjang lagi dalam hidup dia. Mula disedap, kita nampak terus berduyun-duyun para malaikat Allah mula turun, berdiri di hadapan muka kita. Ada 2 je Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah. Saat mana kematian mula datang, nak berlakunya sakarat pada diri seorang, malaikat mula datang, sama ada wajah yang indah, cantik, kemudian dalam keadaan putih, bersih, berbau wangi. Kemudian dia datang, berdiri di hadapan muka kita, memberi salam, kalimah yang tayyibah, dan dia akan mula memanggil dengan kalimah-kalimah yang baik. Sama ada dia sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ataupun dia akan sebut apa dia? Dia sebut, alla takhafu, kamu jangan takut ya, wala tahzanu, jangan sedih ya, jangan sedih.
Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira pada kami terhadap syurga yang telah dijanjikan oleh Allah pada kami. Terbentang terus nampak tempat dalam syurga Allah di saat tersebut. Ni orang mukmin. Manakala orang munafik, orang yang disebut kafir, dua kumpulan ni bila berdiri saja malaikat Israel berdiri depan muka dia sebut terus dalam keadaan menakutkan, dalam keadaan menggerunkan, bau yang busuk yang amat sangat. Mereka sebut, wahai anak Adam, aku cari sedikit air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila sebut keluar daripada jasad ini, bertempiaran lari roh ini, lari daripada badan ini, kemudian terus dia masuk terus. Bila dia nak masuk tersebut, terkeluar kalimah yang tamu yang keluar daripada mulut manusia, penyesalan dalam hidup. Tuan-tuan jangan sebut kalimah ni. Kalimah ni jangan sebut depan malaikat sebentar lagi. Dia sebut apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak bagi tahu pada Allah, saya tak nak mati lagi. Dia mula sebut dan Allah rakam. Kebanyakan mulut-mulut manusia yang terbaring saja tu, tuan-tuan tengok jenazah dia tu, dia baru lepas deal dengan malaikat. Dia baru lepas berbincang dengan malaikat. Dia sebut kepada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak sekejap? Jangan bagi mati lagi malaikat. Jangan bagi mati lagi. Kenapa tak nak mati lagi? Fa as-saddaqa. Saya nak bagi semua ni yang sedang saya cari di atas dunia ni, saya cari banyak atas dunia, tak sempat nak bersedekah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Sekarang saya yakin lah. Dia mula timbul penyesalan. Malaikat, tolong sekejap je, jangan bagi mati lagi. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Malaikat jawab, Allah tak akan tangguh bila sampai ajal seseorang. Tak kira kamu siapa, raja kah kamu, ustaz kah kamu, doktor kah kamu, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa bila sampai ajalnya. Bahasa mudahnya malaikat sebut, dah terlambat bro, katanya malaikat. Sekarang baru nak minta tangguh. Allah dah bagi dah peluang hidup, Allah dah bagi dah. Lalu malaikat mula isytiar terus, masuk terus. Rasulullah sebut berduyun-duyun masuk. Sambil masuk malaikat isytihar, wajaat sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Hidup atas dunia ni, tuan-tuan tengok, hidup ni berkejaran manusia. Sedang lagi daripada siapa? Kalut dalam hidup kan. Cuba tanya orang yang jogging tiap-tiap pagi tu kan. Jogging tiap-tiap pagi tu kan. Jogging lelah dia, yang mengayuh basikal tu kan. Cuba tanya mereka, kamu lari daripada apa? Pagi-pagi lagi jogging ni, pagi-pagi lagi kayuh basikal ni, kamu lari daripada apa? Dia pun jawab, lari daripada malaikat maut. Supaya malaikat maut tak cukup je nyawa kita. Hidup ni kan, jangan malaikat maut cukup je nyawa. Kalau dah kena cukup nyawa, habis. Dalam hidup ni, cuba tanya polis-polis. Polis pun sedang melarikan diri sekarang. Cuba tanya SPRM. SPRM pun sedang melarikan diri. Tanyalah dia Perdana Menteri sekalipun, dia sedang melarikan diri. Tanyalah Agong sekalipun, dia sedang melarikan diri sekarang. Supaya apa dia? Jangan malaikat maut cukup dia nyawa. Bila dah kena tu, malaikat maut masuk terus. Masuk tu terus ke hujung kaki terus. Bila terus ke hujung kaki, mula tarik. Tarik tersebut, habis seluruh tubuh badan merasai yang disebut dengan sakarat. Rasulullah kata, mula tarik daripada hujung kaki itu, lari bertempiaran ni. Imam Qurtubi sebut dalam kitab
dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Maut, dalam kitab Tazkirah yang cerita tentang mengenai kematian, sampai merah kemegahan di layar ramun. Roh ni tak nak keluar. Lari ni, malaikat mula tarik itu sakit, Allah saja yang tahu. Bila kena tarik daripada bawah tu, habis sampai di rambut sakit, di telinga sakit. Tak adalah yang lebih sakit dalam hidup ni. Bila kena sakarat, dia tak pernah terbayang dia pernah menikmati hidup di atas dunia. Siapa yang kena sakarat dia? Rasulullah kata, inna sakaratun azim. Sakarat itu satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Sakarat ni, saya minta kalau ada ustaz-ustaz yang datang malam ni, ustazah yang datang malam ni, tolonglah ajar suasana yang disebut dengan sakarat. Kerana sakarat ni di antara hidup dunia dengan hidup ke akhirat. Dia masih lagi ada peluang. Di saat mana kena sakarat, ada lagi peluang untuk membetulkan diri. Bila kena sakarat, sakit, tak boleh nak dibayang. Imam Ghazali sebut, sakit sehingga hitam mata menjadi putih. Cuping telinga ni, bila sakit, kena sakarat, sakit itu mengisut masuk ke dalam. Lidah yang tegak ni, bila kena sakarat, masuk ke dalam terus. Sakit yang amat sangat. Bila kena sakarat, seorang yang kena sakarat ditanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kami dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon berduri, digentak turun ke bawah. Ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bagaikan satu lengan yang besar yang penuh dengan duri, dirodok daripada halqum kami sampai ke perut kami, kemudian direntak naik ke atas. Bila tanya lagi pada Rasulullah, tuan-tuan baca dalam kitab yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, baca dalam kitab Ahwalul Qiyamah, cerita tentang mengenai bagaimana kita Al-Budur Safirah fi Ahwalul Akhirah. Dalam kitab-kitab tersebut, dia cerita saat mana kena sakarat. Bila kena sakarat, Rasulullah sebut, tak boleh nak dibayang sakitnya di saat yang demikian. Dia tanya Rasulullah, bagaimana sakit ya Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan kulit kamu disiat, diheret di atas bara api yang panas, ditarik di atas kapas yang basah, bunyi sah bunyi. Sakit yang amat sangat. Tanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat sakarat ya Rasulullah? Sakit ni semua tubuh badan sakit. Pegang di gigi sakit, di kuku sakit, mata sakit, kening kita sakit, semua sakit. Tak ada tempat yang tak sakit. Tarik kat bawah baru tarik di bawah baru. Dalam keadaan tarik, Rasulullah bila tanya, macam mana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut, kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat, dia menegan nak keluarkan zuriat ini. Sakit yang amat sangat, separuh nyamuk pada diri dia, berpeluh dahi, tergoncang tangan dia sampai mengetak bibir tu badan dia, nak keluarkan zuriat ini, pucat lesi tu badan dia. Rasulullah sebut, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Sakit parah sekian. Sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia sebut, bila aku tengok Rasulullah melalui sakarat, aku tak bayangkan aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila kena sakarat, tangan Rasulullah yang tengah dalam keadaan yang tegak tersebut, terbuka tangan Rasulullah. Tergerak tangan Rasulullah, jalan tangan Rasulullah cari sesuatu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita ni ditengok Rasulullah cari sesuatu. Aisyah radhiyallahu anha ambil bekas air, letak dekat lapak tangan Rasulullah. Rasulullah celup lapak tangan Rasulullah dan bekas air. Rasulullah angkat tangan Rasulullah. Rasulullah sapu di atas muka Rasulullah ni, sapu dengan air tersebut. Rasulullah sebut, la ilaha illa anta Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah, tolong bantulah aku dalam melalui sakaratul maut ini ya Allah. Sakit sungguh. Sampai riwayat yang berbeza-beza cerita, sampai malaikat Jibril berpaling daripada melihat wajah Rasulullah.
dalam keadaan yang Rasulullah melalui sakarat, bincang sakit tersebut, baru ujung kaki baru, kumpulan yang pertama baru tarik. Yang jadi masalahnya, syaitan pula datang. Syaitan mula sebut, relax bro, relax, bertenang, tak mati katanya syaitan. Sikit je ni, kita pula keliru. Apa benda yang berlaku ni? Sakit apa ni? Sebab dalam keadaan yang teragak-agak, mati ke tak mati, syaitan pula sebut, kamu tak mati ni. Tarik, sambil tak mati tu sampai ke lutut. Bila tarik sampai ke lutut, masuk kumpulan yang kedua, tarik lagi daripada lutut ni, tarik naik ke atas, naik sikit lagi. Masa ni saya nak pesan pada para hadirin sekalian, ingat betul-betul ayah-ayah, ibu-ibu, kalau kalian melalui masa sebegini, jangan berhenti sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Biar sempat 40 kali sebut. Ni masa ni jangan terbuang, jangan borak panjang lagi. Jangan sibuk tanya restoran tu buka tak buka. Jangan sibuk lagi nak bercakap tentang hal dunia. Bila sedang melalui saat tersebut, ni masa sakarat. Kemudian tarik daripada lutut, naik sampai ke pusat. Bila sampai ke pusat, jangan berhenti daripada sebut qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biar sempat 40 kali. Ada yang sempat. Bila sampai saja di pusat ni, tiba-tiba sejuk di pusat masing-masing. Sejuk yang amat sangat. Sejuk ni digambarkan dalam kitab macam kita selam tangan kita dalam ais, kita biarkan dia sampai beku tu, ais tu melekat di tangan kita ni, kita tarik naik ke atas. Sejuk sangat. Bila sampai di pusat tu, di sejuk sangat tersebut, tiba-tiba malaikat lepas. Kumpulan yang kedua ni dia akan lepas. Biasanya terjadi demikian. Bila dia lepas saja roh kita tersebut, roh ni turun balik. Jangan keliru. Waktu mana roh sedang turun tu, syaitan sebut, kan aku dah kata tak mati. Kamu rasa sendiri kan dia turun. Bila malaikat lepas saja roh di pusat kita, roh kita ni turun. Syaitan sebut, kan aku dah kata tadi tak mati. Mana mati lagi ni? Kamu tak mati kan? Kamu rasa sendiri kan roh ni sedang turun kan? Kamu rasa kan? Katanya syaitan. Kita pun ya tu, tengah turun tu, dipegang kumpulan yang tiga, masuk, pegang roh kita ni, bawah saja kemaluan kita, ataupun di tengah kemaluan kita, digentak daripada bawah, zup, naik sampai ke halqum. Bila sampai ke halqum saja, pegangan dia, Allah mati, pesan, mati. Bila sebut mati tersebut, kebanyakan mulut-mulut manusia akan mendedahkan ke dalam hidup dia ni, mula dia rasa menyesal dalam hidup dia. Terkeluar daripada mulut dia kali yang kedua penyesalan, dia sebut, qul inni tubtul an. Aku taubat sekarang ya Allah, disebut. Ni tuan-tuan jangan sebut. Bila dah sampai di halqah, jangan sebut qul inni tubtul an. Saya taubat sekarang ya Allah. Bila kena sebut taubat ni, sekarang ni mulut kita ni jangan berhenti sebut Rabbighfirli, Allahumma ighfirli. Kita sebut wa tub alayya, ulang yang tu je di bibir kita ni. Tapi kenapa kita sekarang kita biarkan bibir kita bercakap benda-benda yang tak ada manfaat, menyebut kalimah-kalimah yang tak membersihkan jiwa kita? Kenapa sampai di halqum, tiba-tiba sampai di halqum, mulut dia sebut qala inni tubtul an, aku taubat sekarang ya Allah. Mereka turun. Mereka jawab, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang membiarkan perjalanan hidup dia leka je dengan perkara yang buruk, hatta iza hadar ahdahumul maut, sehinggalah roh dia sampai di halqah, qala inni tubtul an. Lalu dia sebut, sekarang saya taubat ya Allah. Allah tak terima taubat, tak dianggap taubat. Lalu turun malaikat yang lain sebut, kalla, hidup ni jangan begitu. Hidup ni jangan tak terfokus. Hidup ni biar berfokus dalam hidup.
iza balaghatit taraqi, ketika mana roh kamu direntak sampai taraqi. Taraqi ni maknanya dia halqam kamu. Wa qila man raq, siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Kamu ustaz kan? Ustaz, kamu turunkan roh kamu sekarang. Kamu doktor kan? Kamu turun roh kamu sekarang. Kamu tuanku kan? Kamu turun roh kamu sekarang. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Dia pun perasan, matilah aku, mati ya habis aku. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saq bis-saq. Mata diterbeliak, pandang kanan, pandang kiri, habis mati aku. Di waktu ini bunyi satu benda yang patah dekat halqum. Kop sekali tersebut, bunyi itu benda yang kuat menggemparkan dada dia, tersembur roh ni keluar daripada mata masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Keluar saja bau busuk yang amat sangat. Masuk malaikat pegang. Sambil yang keluar bau busuk tu, bunyi patah kop sekali itu keluar yang bau busuk tersebut, kemudian malaikat tepuk terus. Beratur malaikat yang warna hitam tu, tepuk roh ni. Mampus roh ni. Jahat. Dia sebut demikian. Sambil masukkan dalam bekas yang warna hitam, bau busuk, Rasulullah sebut dua makhluk je yang tak bang. Makhluk yang lain semua bang. Jin dan juga manusia yang tak bang. Manakala yang lain semua bang. Cicak-cicak dalam rumah, ikan puyuh, segala benda dalam rumah kita semua bau busuk, hanyir yang amat sangat. Mula ditutup bekas tersebut. Bila tutup saja, naik roh ini. Penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Penjaga langit yang pertama sebut, celaka dan bangsalah roh itu. Hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Bila begitu saja, roh ni cuba menembusi langit yang pertama, naik langit yang kedua, yang ketiga, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Turun roh, diri di hujung kepala masing-masing. Ada satu riwayat yang cerita roh orang mukmin, mudah-mudahan kita semua insya-Allah, bila meninggal dunia saja, keluar ni sampai di halqum ni, sampai di halqum, bibir disebut terus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya hadir malam ni insya-Allah. Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah dakhala fi akhir umrihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir perkataan yang keluar daripada bibirnya, dijamin tempat dia dalam syurga Allah SWT. Mulut dia akan sebut. Bahkan Rasulullah cerita orang mukmin, kalau dia ni orang yang soleh, yang berusaha sungguh-sungguh, dekat dengan dia meninggal dunia tersebut, mereka akan cari kat mana la ilaha illallah. Cari dekat telapak tangan dia tak ada, cari dekat sebelah kanan kiri tak jumpa, cari dalam ubun-ubun kepala dia tak ada, cari dekat telapak kaki dia tak ada, cari dalam hati dia tak jumpa. Tiba-tiba mereka sebut, ya Allah, tak ada dia, ya Allah, tak ada la ilaha illallah, tak ada dalam tubuh badan dia. Allah sayang pada dia, Allah suruh malaikat tepuk di bawah dagu dia. Rasulullah sebut ditepuk di bawah dagu, kup sekali. Satu orang yang dekat nak meninggal dunia, dia nampak sekali pada dia tu kup sekali tu, orang mukmin ni dia akan sebut Allah, Allah tu, Allah arahkan terus malaikat keluarkan roh dia di saat tersebut. Keluar roh, keluar ni, keluar. Rasulullah ambil bekas air, Rasulullah tuangkan bekas air. Rasulullah sebut roh orang mukmin keluar macam ni lah. Rasulullah sebut dalam bekas yang warna putih, indah sangat, bau wangi sangat. Malaikat-malaikat saling tampung-menampung sambil membaluti roh orang mukmin ini dengan bauan misk, bauan kasturi daripada syurga Allah SWT. Masuk dalam bekas yang cantik, kemudian bermula perjalanan kematian seseorang. Kemudian keluar roh dia daripada jasad dia tersebut, kemudian mula naik je. Penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dia, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Lalu penjaga langit yang pertama sebut, beruntungnya dia hidup dalam keadaan saleh, mati pun dalam keadaan saleh. Buka. Kemudian kedengaran pintu-pintu langit terbuka, naik menghadap depan Allah. Kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah.
Dengar je syurga Illiyin turun terus, berdiri terus di hujung kepala masing-masing. Kita mula nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita mula nampak siapa yang mengurus urusan pengkebumian kita. Kita mula dengar setiap derak kaki yang datang bagi salam untuk nak tengok dan nak ziarah tubuh badan kita. Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita. Kita sebut pada pemandi jenazah perlahan-lahan. Sakit mati tadi belum habis lagi. Kita ulang dan sebut, jangan berkasar. Bila orang pemandi jenazah ni, Rasulullah pesan, jangan berkasar dengan jenazah. Bila jirus air tu, ambil telapak tangan, jirus atas telapak tangan, kemudian gendis-gendis. Dia sebut, aku bagaikan seluruh tu badan sedang melecur di saat ini. Sakit yang amat sangat. Bergerak sikit je, jenazah tu bergerak sikit sakit. Tak boleh nak dibayang, sakit sungguh. Sakit pada diri dia ni, orang mukmin dia akan sebut, kita akan rasa saat mana orang usung jenazah kita. Orang kapan jenazah kita? Kita nampak anak-anak kita buat apa dia, isteri kita lakukan apa dia. Semua kita rasa. Orang usung jenazah kita nak solat, kita nampak berapa orang yang datang nak solatkan jenazah kita. Orang usung jenazah kita keluar daripada rumah, daripada masjid, daripada rumah kita sampai ke kuburan, berdiri letak saja jenazah. Sebelum diturunkan ke dalam kubur, nampak di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Dan nampak dah, nampak dah orang letak je jenazah, nampak dah di hujung kaki kita berdiri dah dua orang malaikat muka dan nakir. Orang angkat je jenazah kita, turunkan ke dalam liang lahat. Bila turun saja, pengalaman pertama akan dirasai. Rasa terus abbarat, himpitan kubur. Himpitan kubur ya, bukan azab kubur, himpitan kubur. Angkat je, Rasulullah kata, tak ada seorang pun yang terlepas daripada himpitan kubur di kalangan umat aku. Semua kita kena. Masuk saya, siapa saja kena. Angkat je, nak turun ke bawah tu sebelum turun sampai ke bawah sebut, rasa terus pengalaman pertama. Pam! 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 Terus. Tersebut, kemudian letak je jenazah hadap muka ke kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur,